علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب سلنا من المستقيم وهداية للصلاح قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نعرف بها أمرك ونعرف به ونعم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوحي وافتح علينا ورحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المسعود نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang. Seratus 95 yang ke 195 ayyaj'aral imamu bil kunuti bahawa menyaring oleh imam bil kunuti dengan bacaan kunut. Jadi sunat bagi imam bahawa menyaring oleh imam dengan bacaan kunutnya. Supaya didengar oleh makmum-makmumnya. Itu sekiranya kalau jadi imam. Adapun kalau makmum, maka itu lagi akan datang. Adapun kalau sembahyang seorang diri itu maka sunat dilahankan. Tak disunat bagi yang sembahyang seorang diri itu menyaringkan dengan bacaan kunut. Hanya yang kata sunat nyaring itu untuk imam saja. Jadi 195 itu ialah disunatkan bagi imam menyaringkan dengan bacaan kunutnya. Tapi nyaring sakak mana nyaring tu tengok 196 an yakunal jahru bil kunuti dunal jahri bil qiraati. Sunat bahawa adalah nyaringan dengan bacaan kunut itu dunal jahri kurang daripada nyaring bil qiraati dengan bacaan surah dan bacaan Fatihah. Jadi nyaringan pada bacaan kunut yang kata sunat bagi imam tu kurang sikit, rendah sikit daripada nyaringan pada bacaan surah dan bacaan Fatihah. Jadi suara dia tu jadi kurang sikit lah, rendah sikit nyaringan dia tu daripada nyaringan bacaan Fatihah dan bacaan surah. 197 ta'minul ma'mum ala du'ai. Ta'minul ma'mum ala du'a, mengucap amin oleh makmum di atas doa. Pada ketika bacaan doa itu sunat bagi makmum aminkan akan imam. 198 at-ta'minu sunat juga mengucap amin lis-salati kerana selawat ala nabiyyi wal ali was sahbi. Ketika imam baca selawat kepada atas Nabi dan keluarga Nabi dan sahabat Nabi, maka sunat bagi makmum pun amin juga. 199 al-akmalu yang paling sempurna an yusyarika bahawa berkongsi padanya pada selawat. Fiha padanya pada selawat al-ma'mum oleh makmum. Summa yu'amminu. Kemudian mengucap amin ya makmum. Yang akmalnya
bersekutu, berkongsi, maknanya makmum baca, imam baca. Sama-sama baca. Kemudian selepas pada dia baca, dia amin kepada imam pula. Itu cara yang lebih akmal. Tetapi kalau amin saja, itu dah hasil sunat. Nak bagi sepenuhnya, dia baca juga, imam baca, dia baca. Kemudian apabila imam selesai, dia amin. Yang kedua itu an yusyarikal ma'mumu al-imama, bahawa bersekutu, berkongsi oleh makmum dan imam akan imam fis sana' pada tempat puji. 201 an yakuna sirran, bahawa adalah ia as-sana' pujian itu sirran, lahankan. Jadi kita ulang lafaz kunut ya. Lafaz kunut mulai daripada Allahumma hdini sampai waqini syarra ma qadaita. Kalau imam tu Allahumma hdina lah. Mulai pada Allahumma hdina itu kalau bacaan imam. Allahumma hdina fi man hadait sampai waqina syarra ma qadaita, itu dikatakan doa. Itu dikatakan doa. Itu adalah doa. Kemudian mulai daripada fa innaka taqdi sampai ke falakal hamdu ala ma qadaita. Itu adalah as-sana'. Mulai daripada fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika sampai falakal hamdu ala ma qadait. Tengok bacaan kunutnya pada nombor, pada rakam 178. Fa innaka taqdi, mulai daripada fa innaka taqdi ala ma fa innaka taqdi sampai falakal hamdu ala ma qadaita. Maka itu adalah as-sana', dia panggil pujian kepada, memuji kepada Allah. Astaghfiruka wa nastaghfiruka wa natubu ilaih, itu adalah doa. Selepas pada tu masuk kepada selawat. Selepas pada astaghfiruka tu masuk pada selawat. Kemudian sekiranya kalau dia tambahkan kunut bagi Sayyidina Umar lagi, ataunya kunut nazilahnya, maka masuk dalam bahagian doa. Masuk dalam bahagian doa. Maka caranya seperti yang kata tadi, dia katanya tempat yang jadi doa itu, imam baca nyaring. Maknanya mulai daripada Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Maka di situ kita makmumnya, sunatnya kita mengucap amin, tak payah kita baca. Disunat pada pihak imam menyaringkan bacaan doanya, menyaringkan bacaan doa. Tepat nyaring itu di doa. Maka imam baca nyaring, kita makmum amin. Begitu juga pada kata astaghfiruka, nastaghfiruka wa natubu ilaih, di situ pun doa juga. Maka imam pun nyaring juga. Begitu juga bacaan selawat. Bacaan selawat pun bacaan dengan secara nyaring juga. Tetapi berbezanya, kita tengok mulai pada awal sampai akhir, nisbah hukum dia, sunat macam mana kalau apabila kita jadi makmum dan terhadap imam. Jadi apabila imam tu baca Allahumma hdina fi man hadait,
sampai wakina syarra ma qadaita, itu imam baca nyaring, kita makmum nanti amin. Kemudian masuk fa innaka taqdi. Fa innaka taqdi sampai falakal hamdu ala ma qadait, itu dikatakan as-sana. Maka as-sana ini jadi bersekutu, dia katanya as-sana ni mana? 200, yang rakam 200-nya dia katanya an yusyarikal ma'mum al-imama fis sana, bahawa berkongsi oleh makmum akan imam pada sana. Dan 201-nya sirran, an yakuna sirran, dengan secara lahan. Jadi apabila sampai fa innaka taqdi, imam baca dengan secara lahan, kita makmum pun baca sendiri, sama-sama baca. Imam baca fa innaka taqdi dengan secara lahan suaranya, kita makmum pun baca juga. Baca sampai falakal hamdu ala ma qadaita, maka imam pun mulai baca nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maka disunatkan bagi makmum di situ amin juga, sebab nastaghfiruka wa natubu ilaik itu adalah doa. Selepas pada tu selepas pada nastaghfiruka wa natubu ilaik, imam pun baca selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selepas pada nastaghfiruka wa natubu ilaik, baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka di situnya kalau nak kira sekurang-kurang sunatnya, kita nanti amin. Jadi maknanya imam baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kita makmum amin. Itu yang sunatnya. Tetapi kalau nak ambil yang akmalnya, imam baca, kita baca. Tetapi imam baca nyaring, kita tidak nyaring lah. Imam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kita pun baca berserta dengan imam. Imam mulai wa sallallahu, kita pun mulai wa sallallahu. Apabila kita selesai, imam pun selesai, kita amin. Jadi berkongsi maknanya imam wasallallahu, kita pun wasallallahu. Apabila imam wasallam, kita pun wasallam, dan kita tambah lagi amin. Habis itu sujudlah. Itu cara dia. Jadi tentang pada selawat ni lah, yang akmalnya sama-sama baca. Tetapi imam baca dengan secara nyaring, kita makmum baca dengan secara lahan. Kita baca, kita makmum dengan secara lahan. Selepas pada kita baca, kita amin pula kepada imam. Yang mana sebabnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tu adalah doa. Adalah doa juga. Sebab tu disunatkan bacaan nyaring bagi imam. Sebab di situ adalah doa. Sebab tu disunatkan bagi kita makmum pun amin juga. Tapi baca lagi, amin lagi, itu yang terlebih akmal. Itulah maksudnya. Saya ulang sekali lagi. Jadi mulai daripada Allahumma hdina fi man hadait sampai wa qina syarra ma qadait. Ada setengah tu dia tambah birahmatika. Wa qina birahmatika syarra ma qadaita. Itu boleh semualah. Mulai sampai situ, kita makmum tak payah baca, imam baca dengan secara nyaring, kita tak payah baca, hanya kita nanti amin saja. Kemudian fa innaka taqdi sampai falakal hamdu ala ma qadat, imam baca lahan, kita pun baca, imam baca. Masing-masing baca. Kemudian nastaghfiruka wa natubu ilaik, ini doa juga. Ini masuk dalam doa balik. Maka kita tak payah baca nastaghfiruka wa natubu ilaik, kita nanti amin bagi imam. Selepas tu wasallallahu. Wasallallahu nak ambil yang akmalnya, imam baca, kita pun baca juga.
Imam baca nyaring, kita baca dengan secara lahan. Selepas pada kita baca bersama dengan imam, kita amin pula kepada imam. Itulah cara dia. Yang ke-202, an yaknutal ma'mumu idza lam yasma' kunuta imamih. Bahawa membaca kunut oleh makmum baca sendiri, tapi baca tu dengan secara lahan. Idza lam yasma' kunuta imami, apabila tidak dengar akan kunut imam, dengan sebab dia tu jauh daripada imam, atau dengar sebab telinga dia tu ada masalah, walaupun dia tu dekat dengan imam, duduk sebelah belakang imam saja, tetapi telinga dia tu ada masalah, telinga dia tu tak dengar, maka sunatnya dia baca sendiri, tetapi baca tu dengan secara lahan. Jadi pendek katanya, mana-mana sebab tak kiralah, sekiranya kalau dia tak dengar kunut imam. Tak dengar tu boleh jadi juga dengan sebab imam tak baca dengan secara nyaring. Imam dia terlupa, kata dia jadi imam, dia baca dengan secara lahan. Dia tidak menyaringkan pada bacaan Allahumma hdina tu. Maka sunat bagi kita makmum baca sendiri. Tapi baca tu dengan secara lahan. Artinya sebab jauh daripada imam, tidak ada mic. Atau dengan sebab telinga dia tu tak dengar. Begitu. Maka asalkan makmum tu, pendek katanya, kalau makmum tak dengar dengan mana-mana sebab sekalipun. Dengan mana-mana sebab sekalipun, sekiranya kalau makmum tu tak dengar akan bacaan kunut imam, sunat dia baca sendiri dengan secara lahan. Sakat mana kira katanya tak dengar? Maknanya tak dengar ni bukan tak dengar suara langsung tu, maknanya maksudnya tak dengar sekiranya tak nyata, kalau dengar tak nyata huruf, maka kira katanya tak dengar. Dengar juga tetapi tak tahu kata huruf apa. Dengar juga, dengar jauh-jauh. Jadi tak jelas lah. Imam baca Allahumma hdina fi man hadat, kita bunyi bunyi nana, tetapi tak tahu kata apa lah. Maka sekiranya kalau begitu dihukumkan tak dengar juga. Masuk dalam hukum tak dengar. Maka sunat bagi makmum tu baca sendiri. Ini sama juga dengan masalah bacaan surah. Maaf. Sama juga bacaan surah. Kira katanya sekiranya kalau makmum tak dengar bacaan surah bagi imam, sunat dia baca surah sendiri. Tapi baca tu dengan secara lahan. Sakat mana kira katanya tak dengar, maka sekiranya kalau dengar tetapi tak nyata huruf bacaan imam, maka hukumnya tak dengar. Maka di situ sunat sendiri baca. Sunat baca sendiri, tak payah amin kepada imam lah. Itulah. 203-nya al-kunutu lin-nazilati fi sairil maktubati. Sunat baca kunut lin-nazilati kerana bala yang menipai. Nazilah tu mana yang turun. Yang turun mana kedatangan bala lah. Fi sairil maktubati, pada baki pada yang tinggal lagi daripada sembahyang fardu lain pada subuh. Jadi maknanya sekiranya kalau datangan bala ketipaan bala maka disunatkan baca kunut nazilah. Maka kunut nazilah ni bukan sekadar di subuh saja, sebab subuh tu dah tetap kita dalam mazhab Syafi'i itu setiap kali subuh tu ada kunut. Itu
Tak kira katanya nazilah tak nazilah, ada tipe ibala ke tidak tipe ibala, maka sunat semata dah pada ketika sembahyang subuh. Tetapi pada 4 sembahyang lagi, pada 4 sembahyang lagi ialah zuhur, asar, maghrib, isya, maka sekiranya kalau tidak ada nazilah, tidak ada bala, maka tak sunat baca kunut. Maka tak sunat baca kunut. Tetapi sekiranya kalau ada ketipaan bala, maka sunat baca kunut nazilah pada sembahyang lain pada sembahyang subuh juga. Maka adapun sembahyang subuh tu kita nak baca kunut nazilah tambahan, kalau nak baca kunut nazilah tu mana baca kunut biasa tu lah. Cumanya kita tambah doa kunut nazilah tambah lagi. Uh, uh, bala tu tengoklah, bala banjir ke masalan, atanya wabak ke masalan, katalah mana-mana atanya fitnah pada agama sekalipun, maka disunatkan kita baca kunut nazilah pada tiap-tiap sembahyang. Zuhur, asar, maghrib, isya. Adapun sembahyang subuh, kita baca mulai dengan kunut biasa, kemudian kita sambungi dengan kunut nazilah pula. Uh, 204 ayyakuna fi'tidalir rak'atil akhirah, bahawa adalah ia kunut fi'tidalir rak'atil akhirati, pada i'tidal rakaat yang akhir. Tempat kunutnya, subuh tu dah maklum, kunut bagi subuh tu kita dah maklum, di situnya tempatnya. Tetapi kalau kunut nazilah, kalau sembahyang maghrib, maka rakaat yang ketiga, i'tidal pada ketika i'tidal rakaat yang ketiga. Kalau zuhur, asar, isya, maka ialah pada i'tidal pada rakaat yang keempat. Itu tempat bacaan kunut. Pendek katanya kunut, mana-mana kunut dibaca pada i'tidal rakaat yang akhir. Maka subuh rakaat yang kedua, maghrib rakaat yang ketiga, maklum. Uh, 205 an ya'tiya bi kunutis subhi summa ya'ti bi su'ali raf'il nazilati. Ini cara kita baca kunut nazilah. Cara kita baca kunut nazilah tu, maka cara mana? Maka dia katanya sunat mendatangkan dengan kunut subuh. Selepas pada datangkan kunut subuh, summa ya'tiya, kemudian mendatangkan bisu'ali, dengan permintaan, dengan permohonan raf'i, mengangkat an-nazilati, akan bala. Jadi maknanya kita baca Allahumma hdina lah. Kalau nak baca kunut nazilah pun kita baca Allahumma hdina kalau imam, ataunya kalau sembahyang seorang diri itu Allahumma hdini sampai waqina syarra ma qadaita. Selepas pada tu kalau nak tambah pun lah, tambah selepas pada tu, sebelum pada fa innaka taqdi. Kemudian kita tambahkan doa untuk nak mengekatkan bala, untuk nak menghilangkan bahala, mengangkatkan bahala. Doa untuk nak lepas pada bala. Jadi maknanya kunut nazilah, cara dianya kita mulai begitulah, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, sampai waqina syarra ma qadaita. Artinya waqini syarra ma qadaita. Kemudian mintalah doa untuk nak lepas daripada bala itu. Artinya kita baca terus lagi sampai waqina syarra ma qadaita, kemudian kita puji dulu. Fa innaka taqdi, kemudian nastaghfiruka wa natubu ilaika, kemudian kita tambah di situ. Doa yang kita nak doa untuk nak mengangkatkan bala tadi itu kita tambah di situ, selepas pada nastaghfiruka wa natubu ilaik, belum pada wasallallahu. Tambah di situ pun boleh juga.
Itulah cara baca kunut nazilah. Kata dianya an ya'tiya bi kunutis subhi. Bahawa datanglah ia mana dia baca akan kunut nazilah. Dia baca kunut subuh dulu. Allahumma hdini, Allahumma hdina dulu. Selepas tu dia datang pula dengan kunut nazilah. Dengan permintaan untuk nak mengakakkan bala. Jadi cara yang paling cerminnya kita baca selepas pada nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau imam, kalau seorang dirinya astaghfiruka wa atubu ilaik, belum pada wasallallah. Kita tambah di situ. Tambah di situ, mintalah doa mana-mana sekalipun supaya mengakak dilepaskan daripada bala dan wabak dan sebagainya. Dua ratus enam an yaj'ala zahra kaffaihi ila samai idza da'a li raf'in nazilati ka raf'i waba'in masalan. An yaj'ala sunat bahawa menjadikan zahra belakang tapak tangannya. Zahra kaffaihi akan belakang dua tapak tangannya ila sama kepada langit. Idza da'a apabila berdoa lah ia li raf'in nazilati untuk mengakakkan bala. Apa dia sepertinya ka raf'i waba seperti mengakakkan penyakit wabak masalan. Jadi apabila di dalam doa kita tu dia ada dua tempat, ada dua makna pendek, dengan secara ringkasnya, dengan secara ijmalnya, ada minta nak dapat kalau benda baik, minta untuk nak lepas kalau benda yang jahat. Kita ada dua. Sekiranya kalau kita minta dengan benda baik, maka sunat kita tadah tangan. Dengan maknanya tapak tangan tu akak itu menghadap ke langit. Tetapi kalau kita minta untuk nak lepas daripada bala, maka belakang tapak tangan tu menghadap ke langit, tapak tu menghadap ke bumi. Jadi maknanya kita letak begitu kalau nak menolakkan bala, kita letak begitu, kalau mintanya tadah tangan ke atas, ke langit. Itu samalah kunut dan juga doa-doa yang kita baca di luar sembahyang. Selepas pada sembahyang ataunya di luar sembahyang, caranya begitu juga. Allahumma dfa'anna al-bala wal waba. Katalah doa dia tu boleh dibacakan beberapa doa yang kita selalu baca tu. Allahumma dfa'anna al-bala wal waba was-saqam. Katalah mana-mana sekalipun, maka sunat apabila kita dalam doa kita doa untuk nak lepas bala, untuk nak lepas pada penyakit wabak, maka tapak tangan menghadap ke bumi, belakang tapak tangan tu menghadap ke langit. 207 an yad'uwa bi ba'di ma warada fi salatil istisqa in kanatin nazilatu jadban. Sunatnya an yakuna bi ba'di ma warada, bahawa ada an yad'uwa, bahawa berdoa bi ba'di ma warada, dengan setengah-setengah datang, setengah-setengah doa yang datang, dengan setengah-setengah doa yang datang fi salatil istisqa, pada sembahyang sunat istisqa. In kanatin nazilatu, jikalau adalah bala itu jadban, kemarau. Jadi maknanya apabila kita nak baca kunut nazilah, tapi kunut kerana ditipai oleh bala, maka sekiranya bala yang ditipai kepada masyarakat kitanya ialah bala kemarau, bukan bala lain lah, bala yang ditipai itu bala kemarau, maka sunat kita baca dengan setengah-setengah doa yang ada datang warid daripada Nabi ketika Nabi baca dalam sembahyang istisqa. Doa yang Nabi baca pada sembahyang istisqa. Seperti katanya, Allahumma askina ghaisan mughisan hani'an mari'ah
Itu kita baca juga. Disunatkan tambah lagi. Sekiranya kalau bala itu ialah bala kemarau, maka kita ambillah banyak doa-doa yang datang yang datang pada Nabi, yang mana Nabi berdoa ketika dia sembahyang solat istisqa. Maka sunat kita ambil mana-mana doa yang datang di sana untuk baca di dalam kunut nazilah. Untuk baca di dalam kunut nazilah, kunut menolak bala sekiranya bala yang menipai pada masyarakat kitanya ialah bala kemarau. Itulah maksudnya. Maka doa tu kita boleh tengoklah dalam kitab azkar, adalah tak payah kita carilah. Maknanya doa tu sekarang mudah nak cari dalam Google pun ada. Doa salat istisqa. Allahumma skina ghaisan mughisan hani'an mari'an ghadaqah. Itu doa, apa dia? Doa yang Nabi baca ketika dia sembahyang sunat istisqa. Panjang lagi lah doa dia tu. Begitulah. Jadi pendekatannya 207, sekiranya kalau bala yang menipai kepada masyarakat kita ialah bala kemarau, maka sunat kita ambilkan doa yang Nabi baca ketika dia bersembahyang, yang dia baca doa ketika dia sembahyang sunat istisqa. Itu kena tengoklah. Nak baca pun panjang, nak baca bagi dengar pun panjang juga. Sekaligus tak terhafal. 208 al-kunutu fi i'tidali rak'ati witrin fi nisfi ramadhana as-sani. Yang ke-208-nya kunut yang disunat juga, ialah kunut disunatkan baca kunut pada ketika i'tidal sembahyang rakaat sembahyang witir. Memanglah witir tu rakaat yang terakhir tu dikatakan witir. Fi nisfi Ramadhan, pada nisfu Ramadan yang kedua. Maknanya mulai daripada 15 ke atas. Maka apabila masuk nisfu yang kedua bagi bulan Ramadan, maka sunat kita baca kunut ketika kita sembahyang witir. Ketika kita sembahyang witir. Witir yang selepas pada Ramadan, lepas pada sembahyang tarawih. Tapi masalah witir ni, tengok. Dia di mana dia witir ni, dia kalau nak kira betul-betulnya witir tu ialah yang akhir. Satu rakaat yang akhir itulah dikatakan witir. Yang jadi witir sebenarnya, yang jadi kata witir sebenarnya pada rakaat yang satu rakaat yang akhir. Sebab kita cara sembahyang witirnya 2-1. 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Maka yang 1 rakaat yang akhir itulah dikatakan witir. Kalau 5 maknanya 2-2-1. Maka yang 1 itulah tempat bagi tempat ada kunut. Kalau 5, kalau 7 maknanya 2-2-2, 2-3 kali kemudian 1. 2-3 kali kemudian 1. Pada 1 itulah ketika i'tidal, sekiranya kalau nisfu yang kedua bagi Ramadan, di situlah tempat ada kunut. Tempat disunatkan kunut. Masalah witir kita tengoklah, masalah panggilan witir tu dia ada khilaf juga tu pada panggilan witir. Jadi pendeknya yang dikatakan sebenar-benar witirnya ialah satu rakaat yang akhir. Kalau 3 maknanya 2 1 salam dan 1 salam.
Maka yang satu yang akhir itulah dikatakan witir sebenarnya. Maka apabila begitu, maka cara kita niatnya yang rakaat yang satu yang di akhir itulah kita niat usalli sunnatal witri. Kita niat usalli sunnatal witri raka'atan. Usalli sunnatal witri raka'atan hingga akhir. Pada rakaat yang akhir yang satu. Itu kita niat usalli sunnatal witri raka'atan. Sajaku sembahyang sunat witir satu rakaat. Tetapi kalau belum pada satu tu, yang dua belum pada satu itu, maka boleh kita nak niatnya usalli sunnata muqaddimatil witri, sajaku sembahyang sunat muqaddimah witir. Sajaku sembahyang usalli sunnata muqaddimatil witri, sajaku sembahyang sunat muqaddimah witir. Sajaku sembahyang sunat muqaddimah witir rak'ataini, 2 rakaat. Kita niatnya begitu, kita baca usallinya begitu. Sajaku sembahyang sunat muqaddimah witir 2 rakaat. Sebab tilik kepadanya yang witir sebenarnya, ialah rakaat yang satu yang akhir, itulah witir sebenarnya. Yang dua sebelum padanya, kalau 3 tu mana 2 sebelum, kalau 5 tu mana 2 sebelum tu dikatakan muqaddimah dia, pendahuluan dia. Bukan dia witir. Yang witir tu ialah 1 rakaat yang akhir. Belum pada tu dikatakan muqaddimahnya. Lalu tu kita niat bagi betul dia, yang rakaat yang terakhir 1 yang akhir itulah usalli sunnatal witri. Adapun 2 sebelum padanya, kalau 3 mana 2, 1, 2 itulah usalli sunnatal witri. Kalau 5 mana 2 kali 2 tu usalli sunnatal witri ke semuanya. Kalau 11, maknanya 5 kali 2. Kalau sebelah, mana kalau kita nak buat witir sebelahnya, maknanya 5 kali 2 dan 1 rakaat. 5 kali 2 rakaat dan 1 rakaat. Maka 5 kali 2 rakaat tu niatnya usalli sunnata muqaddimatil witri. Sebab yang 2 tu bukan dia witir. Sebab witir tu maknanya 1. Witir tu makna 1. Kalau 2 bukan dia witir. Tepat jadi witir sungguhnya 1 di belakang. Itu cara niatnya. Tetapi boleh juga kita nak niatnya semuanya, tak kira mana-mana, kira katanya apabila kita sembahyang witir tu niat usalli sunnatal witri, walaupun 2 yang pertama sekalipun, yang 2 rakaat pun kita niat usalli sunnatal witri juga. Usalli 2 rakaat. Kalau kita sembahyang biasanya, kalau 3 rakaat 2 salam, maknanya 2 yang pertama usalli sunnatal witri. Yang 1 yang akhirnya usalli sunnatal witri juga. Sebab dia dia begini. Dia tilik kepada begini. Dia dua pandangan. Yang witir ni, kita contoh tengok jari. Dia witir ni, kalau setengah dia katanya witir dia bagi gini. 2 dan 1. Yang 2 ni bukan witir. Yang 1 ni witir. Dia bilang begitu. Witir apa dia panggil? Tak cukup gu. Witir tak cukup gu. Mana 2 cukup gu. Ada gu dia. Ada pasangan dia. 1 ni lah yang witir, belum pada ni bukan dia witir. Dia aslinya begitu. 2 dan 1. Kalau begitu 2 bukan witir, yang 1 ni witir. Dia bilang gitu. Tapi maka mengikut yang bilang begini, maka yang ni niat usalli sunnatal witri, yang ni kena niat usalli sunnata muqaddimatil witri. Kalau 5 maknanya 2 witir. 2 ni
mukaddimah. Dua ni pulaknya mukaddimah. Ni lah baru witir. Mana dua yang pertama usalli sunnata muqaddimatil witri. Dua ni pun bukan witir, bukan mukaddimah. Usalli sunnata muqaddimatil witri. Yang ni lah yang akhir. Kalau nisfu Ramadan yang kedua ada kunut. Yang ni lah usalli sunnatal witri. Begitu. Yang nak niat usalli sunnatal muqaddimah, tetapi setengah dia katanya tak payah niat begitu, semua tu niat usalli sunnatal witri ke semuanya. Sebab dia bilang gini, ni dia semua ni adalah witir. Dia tak asing dua-dua begitu. Jadi maknanya kita semuanya witir 3 rakaat. Walaupun 2 salam dibilang katanya 3. 3 adalah satu witir. Dia kira begitu. 3 ni adalah satu witir. Adapun yang pertama tadi dia tak kira gitu, dia asing gitu. 2 ni bukan witir, ni witir. 2 yang pertama bukan witir, bukan mukaddimah bagi witir. Adapun witir mana? Yang akhir satu ni adalah witir. Tetapi yang kedua yang dia katanya sunat niatnya, cara niat usalli sunnatal witri semua. Maknanya dia bilang gitu. Dia tak asing. 3 rakaat. Walaupun 2 salam tak apalah. 3 rakaat adalah satu witir. Maka 2 ni usalli sunnatal witri. Yang satu ni pun usalli sunnatal witri. Kalau 5 kalau 5 maknanya 2 5 ni satu witir. Adapun tadi dia buat asing. Adapun tadi 2 ni mukaddimah. 2 ni mukaddimah. Yang akhir adalah witir. Adapun satu ni, kau ni dia katanya 5 ni lah satu witir. 5 ni satu witir, maknanya 5 maknanya 3 salam. Kalau 5 rakaat, maknanya 3 salam. Maknanya 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam, 1 rakaat, 1 salam. Maknanya 2 yang pertama usalli sunnatul witri juga. 2 yang kedua pun usalli sunnatul witri juga. 2 yang satu rakaat lagi usalli sunnatul witri juga. Sebab cara bilangnya dia mana-mana cara pun dia jadi witir semata. Ya, dia jadi witir semata. Kalau kita katanya 5 jadi witir. Kalau kita katanya sebab 5, 3, 5, 7, 9 sebelah adalah witir. Tak jadi pasangan tu ganak gasa tu, saya tak ingat panggilan dia. Dia ada 2 pandangan. Ada 2 pandangan bagi ulama. Dia kata yang satu di akhir itulah witir. Belum pada tu bukan witir, adalah mukaddimahnya, pendahuluannya. Gitu. Tetapi setengah dia katanya 3 tu witir. 1 witir, 3 witir, 5 witir, 7 witir, 9 witir, sebelah pun witir. Maknanya jadi maknanya setiap kali kita nak niat sembahyang tu, setiap kali kita takbiratul ihram, tak kira 3 ke, 3 2 salam, 5 3 salam, 7 4 salam. 7 4 salam, kalau 7 4 lah, sebab 2 3 kali dan 1. Maka kesemuanya usalli sunnatul witri kesemuanya. Jadi maknanya boleh kesemualah, tapi dengan secara ringkasnya rakaat yang akhir yang satu itu mesti kena niat usalli sunnatul witri, tak ada yang lain. Kalau niat lain tu salah. 1 rakaat yang akhir usalli sunnatul witri rakaatan. Adapun 2 sebelum tu, itu setengah tu dia kata niat usalli sunnata muqaddimatil witri. Setengah katanya memadai usalli sunnatal witri juga. Jadi pendek katanya, jadi 2 sebelum 1 tu, 2 sekali ke, 2 kali ke, 2 3 kali ke, 2 3 kali tu 7. 2 4 kali ke, 2 5 kali ke, tak kira lah.
nak niat usalli sunnatal witri pun boleh, nak niat usalli sunnata muqaddimatil witri pun boleh juga. Itu ada dua lah. Semuanya kesemuanya sah kedua-duanya. Cara niat. Tetapi kalau nak tanya yang mana aula daripada dua cara tu, maka yang aulanya usalli sunnatal muqaddimatil witri. Itu lebih aula. Sajaku sembahyang sunat muqaddimah witir itu lebih aula daripada niat usalli sunnatal witri. Pada duanya pertama, pada dua-dua. Itu sebab kita dia ada dua pandangan pada masalah witir tu. Sebab setengah katanya kalau dua yang pertama dan satu, dia asing-asing. 2 dan 1. Maka 2 tu bukan witir. 1 ni lah witir. Setengah kata kalau 3, mana 3 tu witir. 3 tu witir. Dia kita kira gitu. Maknanya 2 yang pertama pun witir. 1 di akhir pun, 1 di belakang pun witir juga. Dia adalah witir bin nafsih, witir bil ghairi. Jadi mana kalau 2, 1, mana 2 dan 1. Itu witir bin nafsih panggil. Jadi witir sendiri. Sebab 1 tu witir. Adapun kalau 3 maknanya 2 tak diwitir lagi, kena tambah 1 jadi witir. Kalau 2 tak jadi witir, bahkan tambah 1 lagi kena barulah jadi witir. Begitulah. Maka pendekatannya kembali pada masalah kita disunatkan baca kunut pada rakaat yang akhir, pada satu rakaat yang terakhir pada sembahyang witir bila nisfu yang kedua pada bulan Ramadan. Situ saja. Dan setengah daripada apa dia lagi, itu kita cakap tentang bacaan witir, tetapi yang ada lagi itu sunat ketika tu ialah berdiri untuk baca witir. Itu adalah sunat. Memang nak baca kunut, baca dalam i'tidal. Bagi mereka yang kuasa berdiri, maka sunat baca dalam berdiri. Berdiri untuk baca kunut tu adalah sunat. Bacaan kunut adalah sunat, adalah satu perkara sunat. Berdiri untuk kunut adalah satu sunat yang lain pula. Di situ. Tapi memanglah masa kita buat tu, ketika baca kunut tu lah kita berdiri. Tetapi ingat katanya berdiri itu satu sunat, bacaan kunut adalah satu sunat. Pahala berdiri dapat asing daripada pahala bacaan kunut. Sebab bacaan kunut mulai daripada Allahumma hdini fiman hadad sampai ke wasallallahu tu adalah dikatakan kunut. Maka itu sunat lain, berdiri untuk nak baca dia tu sunat yang lain pula. Itu supaya kita tahu katanya lain-lain sunat. Itulah. Kemudian katanya yang ke-209 an yukabbira lil intiqal ila sujud. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردنا علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.